yang dimuliakan penceramah kita Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin, Tuan Ketua Masjid Padang Temu Encik Ahmad Saidin, JPKK Padang Temu Haji Zulkifli Sulaiman, Pegawai Syara EJK Masjid Al-Raudah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama hadir di dalam majlis Kenduri Kampung dan Penambahan Kuliah. Dengan ini saya menjemput Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Kemuliaan Sya'ban dan Perbanyakkan Amalan Menjelang Ramadan. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya ibadat mereka itu, dan tidak aku mintakan daripada mereka itu makanan dan rezeki, karena sesungguhnya Allah lah Tuhan yang memberi rezeki kepada sekalian hamba-Nya. Shadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat daripada Allah, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk hidup sampai kepada saat sekarang ni, dan kita minta doa dengan Allah Ta'ala supaya dipanjangkan usia kita sehingga kita boleh sampai ke dalam bulan Ramadan dengan sihat walafiat dan diberikan taufik dan hidayah untuk kita mengamalkan segala titah perintah Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang wajib terutamanya dan yang sunat-sunat, supaya menjadi bekal kita di hari akhirat kelak. Kerana hidup kita di dunia ni tidak habis selesai di dunia, bahkan panjang lagi perjalanannya. Bila kita mati, maka kita akan masuk ke alam barzakh, dan di alam barzakh kita menunggu ditiup sangkakala yang kedua untuk dibangkit balik daripada kubur masing-masing. Jadi kalau orang tu tak sempat dengan kiamat kubra, mati beramai-ramai yang terbesar, maka kiamat sughra, kiamat kecil ni hari-hari itu ada. Dan mau tak mau kita kena akur, pasti kita akan berjumpa dengan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nyawa tu pasti akan merasai mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai tempoh masa manusia hidup ni berakhir, maka tidak dipelewat dan tidak dicepat walau satu saat. Maka kita lihat dengan mata kepala sendiri, orang yang telah hidup dah ramai mana yang meninggal dunia. Hatta kekasih Allah yang paling Allah Ta'ala cinta, paling Allah Ta'ala kasih, dijadikan dunia dan isi-isinya supaya dunia dan isi ini kenal kedudukan dia di sisi Allah. Khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arifahum maqamaka indi laulaka ya Muhammad
ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Aku buat bumi dan penduduk bumi ni supaya mereka mengenal kedudukan engkau di sisi aku. Kalau tidak kerana munghi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Pun begitu telah intiqal, telah berpindah daripada alam dunia 1400 tahun lebih dulu ke alam barzakh, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi kita, hamba yang biasa saja, bahkan banyak durhaka daripada taatnya. Nah, satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak melupai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak melupai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita dapat kemuliaan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kemuliaan dalam bentuk saat, masa, hari, bulan, minggu, tahun. Itu kerana berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap masa ni ada waktu yang tertentu, berkat, ijabah doa dan sebagainya. Setiap hari ada hari-hari tertentu, nah, yang lebih, yang afdal berbanding hari lain. Setiap minggu ada fadilat-fadilat tertentu. Nah, ya Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Jumaat ke Jumaat. Al-Jum'atu baina Jum'ati. Hidup antara Jumaat ke Jumaat saja tu mukaffaratun bainahunna. Mengkifaratkan sekalian dosa-dosa kecil iza jatanabal kabair. Apabila kita ni tidak mengerjakan dosa yang besar. Nah, banyak kelebihan-kelebihan, antara lain ialah bulan yang kita duduk sekarang ni, iaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikenal dengan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya tidak naik ke sampai tahap hasan, apatah lagi sahih, tetapi bukanlah hadis tersebut dapat menggugat usul aqaid ataupun ahkamus syariah al-qat'iyah. Tidak, hanya semata-mata kelebihan bulan. Nah, kata Ja'far Shadiq, antara lainnya bila masuk bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam seru, ya ahlal Madinah, Sya'ban syahri. Bermula Sya'ban itu bulanku. Nah, rahimallahu liman a'ani fi syahri. Merahmati oleh Allah akan siapa yang menolongku di dalam bulanku. Bahkan dalam yang lainnya, dalam riwayat yang lain, bukan hadis sahih, tapi dalam mengapa, bukan nak cerita hukum wajib, halal, haram, sunat. Orang kata penceramah malam ni menggunakan hadis dhaif, hadis maudhu' lagi ke buat kita ni. Nah, ramai hok Google dah tu, nah. Nak cek tahap hadis. Nah, fadlu Sya'ban, kelebihan Sya'ban, ka fadli ala khalqihi, seperti kelebihanku di atas sekalian makhluk. Nah, walaupun tidak sahih atau hasan, nah, bahkan dhaif, bahkan ada yang mengatakan wadha', maudhu', diwadha'kan oleh orang tertentu. Nah, kerana nak membesarkan bulan-bulan tertentu. Tetapi kalau kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa dan beberapa amalan-amalan yang tertentu di dalam bulan Sya'ban ni, penamaan bulan Sya'ban ialah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuatu yang menjadi kesalahan. Nah, mana antara lain? Antara lain yang berlaku di dalam bulan Sya'ban ialah tahwilul qiblah. Bertukar tempat hadap bagi sembahyang. Kiblat ini masuk sini ialah kiblat, tempat hadap bagi sembahyang. Kerana kiblat ni ialah maksudnya tempat hadap. Kalau kiblat doa, tempat hadapnya ialah ke langit. Kiblat doa ialah langit. Pasal tu kita berdoa tu tak datangnya ke langit. Bukan Allah ada di langit, bukan. Jangan faham gitu.
Sebab ada mazhab tertentu, terutama mazhab musyabbihah mujassimah. Mereka berhujjah dengan kata Allah Ta'ala di langit, pasal kita berdoa menghadap ke langit. Tengok dia kata, kita tak ada ke mana? Kita tak ada ke langit, bermakna Allah di langit. Jadi kalau Allah berada di langit kerana kita berdoa berhadap ke langit, kenapa masa semayang kita tidak tidur? Dah Allah di langit, pasal apa semayang hadap itu? Kita tidur, dah Allah di langit, kita tidur lah, sudah. Kesenang. Kalau semayang tu tidur, ramai orang tak tinggal semayang. Sebab relax, Allah di langit. Dah, bukan seperti itu. Kita tak ada tangan menghadap ke langit kerana kiblat doa ialah langit, bukan Allah di langit, bukan. Kena faham tu? Kita menghadap ke Kaabah ketika sembahyang kerana kiblat sembahyangnya ialah Kaabah, bukan Allah di dalam Kaabah, bukan. Tu ada juga. Dia kata Allah ni zuhud sungguhlah, ya Allah. Tengok rumah dia, petok pak segi kecil je. Datuk Tan Sri di kampung ni pun rasa rumah besar, 2 tingkat, 3 tingkat. Zuhud dia kata Allah Ta'ala. Tengok kecil je rumah dia, petok pak segi. Allah duduk dalam tu, pasal tu kita semaya hadap tu. Salah. Kaabah tu memang namanya rumah Allah, tapi bukan Allah duduk dalam tu, bukan. Disandarkan binaan tersebut kepada Allah, dipanggil idhafatul litashrifin. Sandarkan rumah kepada nama Allah, dia panggil idhafat kerana nak memuliakan binaan yang dibina oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan Allah dalam rumah tu, bukan. Dulunya Nabi SAW berhadap ialah ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Muqaddis ataupun Baitul Maqdis, atau Baitul Muqaddas, boleh baca tiga. Pasal balah nama balah Baitul Maqdis, Muqaddis, Maqdas, sudah. Balah baca pula. Boleh tiga-tiga. Itu di Palestin. Jadi orang Yahudi dia buat menganjing. Tengok Muhammad kata bawa agama baru. Tapi duk hadap tempat kita tu. Tak ada duk hebat mana agama Muhammad ni. Rasulullah setiap harinya berpaling ke langit semua, melenggak ke langit semua, menunggu-nunggu wahyu daripada Allah. Jadi sempatnya 6 bulan 3 hari kalau tak silap, menghadapnya ke Baitul Maqdis daripada turun perintah wajib sembahyang Isra wal Mi'raj tu. Kalau tak silap lah 6 bulan 3 hari menghadapnya Nabi kepada Baitul Maqdis. Sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuhan tahu Nabi ni duduk mendongak-dongak ke langit. Tak ada turun wahyu pun dia. Nabi tak tahan orang Yahudi duduk kata-kata kau agama. Sehingga turun ayat tersebut, Nabi di dalam sembahyang berputar daripada menghadap Baitul Maqdis berhadap kepada Kaabah Baitillahil Haram. Maka peristiwa ni besar dalam Islam dan berlakunya juga di dalam bulan Sya'ban. Besar. Artinya satu daripada syarat sah sembahyang. Kayak gitu. Syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Dengan yakin bagi orang yang berada di hadapan Kaabah, atau zan bagi orang yang tidak nampak Kaabah di hadapan. Walaupun duduk di Masjid Haram. Duduk Masjid Haram tak nampak Kaabah. Zan. Kita lagi sangat zan jauh. Syarat sah sembahyang, salah satu daripada 9 syarat, menghadap ke arah kiblat. Apa syarat? Artinya ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Perkara yang terhenti dengan perkara tersebut sah sesuatu. Tapi dia bukan diri sesuatu tersebut.
Itu dia panggil syarat. Kalau nak sah sembahyang, kena ada dia. Tapi dia bukan diri sembahyang, itu syarat. Kayak gitu. Menutup aurat bukan sembahyang. Menghadap kiblat bukan sembahyang. Suci daripada hadas kecil hadas besar bukan sembahyang. Tahu tentang kaifiat sembahyang, rukun, syarat tiap-tiap rukun, perkara yang batal. Kalau sembahyang munfarid cukup, kalau sembahyang jamaah tahu pula syarat kedua mengikut imam 12 syarat. Hukum-hukum takhaluf makmum akan imam di antara muafiq dan masbuk tahu. Itu syarat sah sembahyang. Artinya kalau tidak tahu, kalau tidak ada syarat, maka masyru'nya tidak sah. Gitu. Idzan tafasyartu intafal masyru'. Apabila ternafinya syarat, maka ternafilah masyru'. Masyru' itu apa? Sembahyang tu. Gitu. Jadi kalau tidak menghadap ke kiblat dengan sengaja, tak apa dia kata Tuhan ada di mana-mana kan? Allahu akbar, hadap ke mana boleh. Tak sah sembahyang dia. Pasal syarat sah sembahyang menghadap kiblat dengan zon. Itu satu. Yang kedua antara lain lagi ialah turun ayat perintah berpuasa. Dulunya puasa dalam Islam hanya hari Ashura. Nabi SAW sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Lalu Nabi tanya, pasal apa kamu berpuasa? Kata Yahudi, ini hari-hari yang baik, nikmat Allah Ta'ala bagi melepaskan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Maka karena itu kami mensyukuri, kami puasa. Maka Nabi kata, kami lebih aula dengan Musa berbanding kalian. Maka Nabi suruh sahabat berpuasa, iaitu pada hari Ashura. Maka di dalam bulan Sya'ban turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman mereka itu. Kutiba alaikum, difardukan, diwajibkan ke atas kamu siyam, puasa. Bila? Yakni bulan nantinya, bulan Ramadan. Kayak gitu. Turun tu bulan Sya'ban. Kata setengah 3 hari selepas nisfu Sya'ban. 3 hari 15, 16, 17, 18. Turun ayat kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan juga berpuasa ni oleh Allah Ta'ala ke atas umat sebelum daripada kamu. Jadi puasa ni ialah ibadat yang telah pun dikerjakan oleh umat-umat yang terdahulu. Pasal Allah Maha mengetahui bahawasanya kita manusia ni apabila kita kenyang, maka lorong darah, saluran darah kita tu membesar. Kayak gitu. Kita ni masa kecil dulu keluar daripada perut mak besar-besar ni dah. Besar-besar gini dah. Pecah perut mak tu. Halus kecil je. Seiring waktu makan banyak, minum banyak, makan tidur bangun, jadilah sebesar ni kita. Jadi makan minum tu sebab bagi gemuk tubuh. Banyak lemak. Besar jadi saluran-saluran darah. Maka saluran-saluran darah ni sebenarnya jadi highway. Highway, lebuh raya. Siapa? Syaitan. Untuk masuk ke dalam tubuh kita, pergi ke jantung hati kita. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammihi." Sesungguhnya syaitan itu masuk dalam tubuh anak Adam. Bukan syaitan hok gelepar masuk hati tu, bukan. Hok tu apa tahu tu ni gangguan halus, jin duk bisik ke apa, wallahu alam lah.
Ini syaitan ni nak makhluk Allah Ta'ala juga, tenteranya iblis, kerjanya nak menjauhkan kita daripada Allah. Asal perkataan syaitan syatana, bermakna ba'udah, menjauhkan daripada Allah. Itu menjauhkan seorang daripada Allah. Sama ada di kalangan syaitan yang tak nampak tengok, jin atau manusia. Manusia pun ada syaitan yang berperangai seperti syaitan. Nah, contoh kita nak pergi masjid oleh ni, lalu ikut jalan kaki, ikut tepi kedai tu, ada kawan kita, tanya nak pergi mana tu? Nak pergi masjid ni, ada kuliah maghrib oleh ni. Kuliah semua, mari kat kedai kopi dulu. Itu syaitan dia panggil. Tapi tak ada tanduk. Berambut hitam juga. Caranya kalau kita jumpa seperti itu, Nabi kata baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, isyarat ludah 3 kali. Jangan ludah sungguh, jangan. Nanti tak jadi ke masjid, gocoh situ, buberarah situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah. Gitu. Kata kena muludah aku tu. Macam auzubillah faludah aku. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Muni syaitan aku nak pergi masjid suruh duduk kedai kopi. Kan syaitan gitu. Tu syaitan di kalangan manusia. Dia tak boleh masuk dalam tubuhnya. Yang dimaksudnya syaitan hak tak nampak tengok tu. Maka Nabi kata fadayyiku majariyahu bil ju'in. Maka hendaklah kalian mempersempitkan saluran darah tu dengan banyak berlapar. Jadi kita kalau jenis tak berapa ada tak berapa boleh nak lawan nafsu lapar ni, memang tak ada cara lain kita nak berlapar, tidak ada cara lain kita nak berlatih diri untuk berlapar, tak ada cara lain melainkan dengan berpuasa. Pasal kalau tak puasa, saya nak sikit makannya. Kena bagi 3 pinggan dah nasi kerabu. Tengah hari pula nasi kandar pula. Petang malam pula, ikan patin koyok pula. Tak ada nak sikit. Paling kurang 3 pinggan. Dia kata 3 ni sunat kan? Mendingan 3 sunat, 3 pinggan dulu. Tak jadi nak berlapar. Jadi bagi orang yang payah nak berlapar, maka cara dia nak mengecapi lapar itu ialah berpuasa. Caranya berpuasa. Sahur, ada waktunya berbuka. Tapi kalau sahur 3 pinggan, buka puasa 1 puyuk dia sore, tu tak jadi juga gitu. Luput hikmat nak jadi lapar tu. Pasal apa bila kita lapar, saluran darah kita tu jadi sempit. Macam gitu. Cuba bulan Ramadan. Si hari ni rasa gagah sebab rengeng, tubuh kita tu rengeng. Tak berat. Tapi lepas buka puasa, tengok. Tengok. Jadi berat lah. Sebab tu kalau terawih tu si hari, tak kelahi dah sampai ke 20. Boleh buat 20 pun rengeng. Sedap tubuh. Tapi buat malam orang tu payah. Berat perut Padahal semaya tu semaya sunat. Semaya sunat. Tarawih ni semaya sunat. Kalau kira-kira tak kena balah sampai ke 20 pasal semaya sunat. Semaya sunat ni semaya duduk pun boleh. Walaupun mampu. Tengok. Betul tak? Semaya sunat tak syarat kena berdiri. Sunat saja berdiri. Maksudnya kalau dia berdiri semaya sunat, pahalanya lebih. Tapi kalau dia duduk dengan tak ada apa-apa darurat, sakit lutut apa tak apa. Saja-saja boleh. Pelik gitu. Maksud ada alasan tak kita nak tinggal tarawih? Tak ada sebenarnya. Tak ada sebenarnya. Sengaja ya. Apa? Nafsu malah tu. Nafsu malah. Daripada main duduk baik tak usah buat lalu. Klik. Kayak bodoh gitu. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluh. Apa kita tak boleh buat belakang, jangan kita tinggal belakang. Tak boleh buat 20 berdiri, duduk straight pun tak apa. Tapi susahlah orang kampung kadang-kadang dia tak faham. Pasal dia jadi ke Ramadan saja boleh untuk ibadat.
Ramadan saja dia mari masjid. Nah, hari-hari biasa dia tak mari masjid kuliah, tok guru duk mengajar. Padahal tok guru duk mengajar dah kitab fiqh. Hak ada siapa? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tu punya dadin dia. Sambil-sambil nak tidur sini. Padahal tok guru duk mengajar dah kitab fiqh. Semaya sunat, ni sunat. Dia berdiri, duduk kalau mampu berdiri pun sah saja. Selainlah semaya wajib. Semaya wajib tak boleh. Karena tiap-tiap rukun tu mesti mustaqil. Nah, rukun fi'li dalam sembahyang wajib ni mustaqillah. Mana rukun asing-asing. Dia tak mampu rokok tapi berdiri dia mampu, tetap kena berdiri. Dia tak mampu hanya sujud tapi berdiri mampu, tetap kena berdiri. Jangan tu pergi ambil degum duduk. Allah. Sedap dia sembahyang atas kursi dia sini. Padahal dia berdiri mampu. Ada jawab apa sembahyang atas kursi? Saya tak nak rokok ustaz. Dah, nanti rokok paninglah mau duduk atas kursi bodoh. Nah, saya tak boleh nak sujud. Tak boleh sujud nanti duduk atas kursi tu lah. Baru mau sujud. Duduk atas kursi gitu. Diri mampu? Mampu. Apa siapa duduk atas kursi dah? Tak mampunya rokok sujud. Diri mampu kena berdiri. Ni dah awal-awal pak dah punggung di atas kursi belebok. Allah. Semaya wajib. Tak sah tu. Tapi kalau semaya sunat tu sah. Boleh. Tak ada masalah. Mampu berdiri, tak mampu berdiri kita nak duduk, atau mampu berdiri kita nak duduk juga, sah semaya tu. Tu dulu sampai saya budak-budak dulu, sampai sekolah menengah. Saya pernah jadi tu imam tarawih di Kala Cepo, Pangkalan Cepo, ada satu masjid. Jadi Jumaah situ bila sampai tinggal 2 sah, 1 sah. 1 sah lebih-lebih. Pakat tu lebih. Pakai colek lah, colek buah, colek kerang macam-macam. Nah, tinggal apa tu? Sesah lebih, 2 sah itu. Kalau daripada 1 rakaat ke 8 rakaat tu penuh. Sampai penuh. Jadi lah, macam mana cara kita nak suruh orang ni jangan keluar. Habis, 20 pun habis. Nah, tak panjang pun, baca sikit-sikit gitu je. Wadduha, kuliah, la'udzu bil falaq. Nah, lam nasyrah. Tapi dak dia lengkap tabiat dah. Kita lapar juga dah. Tak payah banyak-banyak pahalanya dapat dah tu. Nah, asas semaya ke. Nah, daripada tak semaya baik semaya. Kat kita budak tak kena nak tazkirah tu ni dia. Caranya kita buat benda pelik dulu. Biar bengong sekali orang masjid. Esok ke jadi tu imam tarawih, rakaat pertama sampai 20 duduk straight. Kayak bengong jadi orang kampung. Tu imam duduk bawah. Kau duduk straight. Sudah semaya orang tanya. Tu imam sakit lutut ke ini? Tak sehat boleh. Apa semaya duduk? Tak boleh tau. Tidak tak boleh kan? Kenapa? Apa? Bodoh. Apa tak boleh? Dia kena diri. Semaya wajib kan ni? Semaya sunat. Apa tu? Boleh duduk dia. Boleh, tak ada apa-apa. Baru tahu. Jadi kalau Tok Guru baca kitab tu, dia tidur. Senang buat kerja gila saja lah. Baru dia, baru tahu boleh. Esok tarawih lepas 8 rakaat, ramai tak tubik, semua duduk. Selesai soalan. Dia kata, baru tahu boleh duduk rupanya. Selama ni ada hak tahu tapi malu. Malu nak duduk. Tapi aku ni tua. Diri dia ni, aku muda lagi duduk. Duduk kira apa orang lain. Power tu habui tak serupa. Betul tak? Taufik tu habui tak sama. Macam gitu. Khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ati. Itu dia panggil taufik. Tuhan buat pada hamba tu boleh mengerjakan ibadat taat. Bukan senang. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut perkataan taufik ni sepatah ya. 30 juzuk Quran. 1600 lebih ayat. Hanya perkataan taufik setepak. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik akan aku melainkan dengan pemberian Allah. Sepatah tu. Apa tu? Isyaratun. Ialah sebagai satu pemberitahuan dengan secara halus. I'lamun bi khafiyin. Apa?
bahawasanya taufik ialah satu anugerah, nikmat yang sangat payah nak didapat. Bukan semua dapat. Kita ceritalah kelebihan bulan Sya'ban ke, bulan Ramadan ke, panjang hadis kita baca apa kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diceritakan oleh Usamah bin Zaid, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Tidak aku lihat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa melebihi daripada bulan Sya'ban selain daripada Ramadan. Kenapa? Nabi kata zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nah, bulan Sya'ban tersebut bulan yang kelalaianlah manusia daripadanya bulan di antara Rejab dengan Sya'ban. Itu. Maka kerana itu Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban sebagai persediaan untuk masuk ke bulan Ramadan. Tapi kalau orang tu baru nak start puasa sekarang, itu tidak sunat. Itu dah. Kerana lepas dah daripada nisfu min Sya'ban. Melainkan bagi orang yang sudah berpuasa dah sebelum daripada 15 Sya'ban. Sama ada puasa seterik atau yang dia mulazamah isni khamis, ikutlah. Maka itu tak apa. Supaya ada renggeng di antara nak masuk Ramadan dengan Sya'ban. Nah, kalau kita tahu kelebihan, tapi kalau Tuhan tak bagi taufik, kita boleh puasa? Tak boleh. Sedap makan lagi. Betul tak? Ni nak masuk Ramadan ni, hak mana hak boleh hidup kedai kopi ni debat dah ni. Budak berapa hari lagi benda tu ni? Muka keru, peluh dahi dah tu ni. Tanya berapa hari tu bukan sebab nak masuk Ramadan, bukan. Aduh, 5 hari lagi. Sudah. Apa? Tak boleh minum teh obat lah dengan hari tu ni. Tak boleh duduk kedai kopi lah sehari pagi-pagi. Dah kebiasaannya gitu. Sudah duduk kedai kopi. Nah, kopi 3 gelas, rokok segerit 3 batang selesai. Tahu gelik rumah. Tengah hari pula. Nah, pas masuk Ramadan boleh duduk kedai kopi tu. Oh, tak boleh. Kadang-kadang buat-buat tak ingat pun ada. Satu Ramadan tu makan roti canai kedai mamak kan. Tanya, tak puasa ni? Puasa apa? Satu Ramadan ni. Loh, satu Ramadan dah. Allah, lupa. Munyak leleng, nyak lupa. Nah, lupa ke tak apa. Nah. Nak ayatnya kalau kita tahu kelebihan lagu mana pun, tapi kalau hemah kita tidak kuat, yakin kita tidak tekad, tidak bulat, tidak tinggi, maka gitu juga. Sama ya. Banyak fadilat kan? Hak Nabi cerita. Law ya'lamun nasu ma fi saffil awal wal azan. Siapa kalaulah manusia tahu apa yang Tuhan nak beri bagi dia orang yang duduk di saf yang pertama kalau sembahyang. Nak sebelah kanan imam. Banyak pahala daripada sebelah kiri imam. Dan apa yang Allah Ta'ala janji pahala atau anugerah balasan yang Allah Ta'ala nak bagi orang yang jadi muazzin lawan azan, pasti Nabi kata manusia akan buat pilihan raya untuk duduk di saf pertama atau jadi muazzin. Gitu dalam hadis sebut sahih. Ada dah buat pilihan raya untuk duduk saf pertama. Padi coking ada dah ni. Mung naik. Tok Bila itu kan Tok Bila akik perut. Tok Bila akik perut itu. Siapa yang nak azan? Suara sedap sikit. Aku sakit kok duk pada tolak. Kayak gitu. Padahal Nabi rakyat kita tahu. Kalau manusia tahu apa hak Tuhan nak bui bagi orang duduk di saf pertama dan bagi orang yang lawa azan, pasti manusia akan buat undian pilihan raya lah kalau kita kan, untuk memastikan dia boleh duduk di saf yang pertama dan jadi muazzin. Tapi tu tak buat pasal tahu, cuma tekad kita tidak kuat, hemah kita tu tidak tinggi. Hemah ni mana semangat. Semangat kita ni sebagai jantan tidak sebagai semangat jantan. Mana semangat jantan? Kata orang Arab, himmatur rajul fawqa thurayyah. Hemah seorang jantan itu lebih tinggi daripada bintang di langit. Oh, tinggi. Bintang di langit tinggi.
Mana kita ni kalau kira-kira rupa je jatahnya, semangat tu pondek tu ni. Nah, semangat tu berapa nak jatah mana? Nah. Oh. Tak ada semangat. Aku, ya Allah, kalau muih peluang masuk Ramadan ni, puasa nak cukup. Mesti ada wajib. Nah, ya. Ada juga orang yang ada masyarakat, hijau rumah batu ke apa kata. Mereka kadang-kadang nak puasa penuh, tapi nak macam mana? Cari nafkah pun wajib. Betul? Buat rumah tengah-tengah hari boleh. Nya dah agak juga. Tetap dia bangun sahur. Kalau orang ikhlas tu, tetap bangun sahur. Niat nak puasa. Ke depan tu tak tahu dah. Kalau Allah Taala bagi gagah ada, siapa buka puasa? Tahan dia. Alhamdulillah. Puasa penuh. Walau aku kerja rumah batu. Susah, panas. Kalau kerja rumah batu tu, pakar macam ninja gitu. Kita lengit tubuh kalau tak akal gitu tu. Kita tak apalah kerja dalam ekor. Duduk atas kursi empuk, relax, duduk tahai komputer tu tak tutak. Hak tu purama tak puasa. Malu kau orang Indo hak buat kerja rumah batu. Demo tu nak puasa. Tapi kadang-kadang tewah ada tak nak kata. Duduk pening, rebah. Tak boleh juga gitu. Masyarakat. Boleh dia buka puasa. Tekad awal-awal hemah kena tinggi. Bulan Ramadan tarawih penuh-penuh. Sahur jangan miss. Baca Quran kalau boleh nak khatam 1 bulan 1 juzuk. Maka sebab tu bulan Syaban ni istiqdad li syahri Ramadan. Persediaan untuk bulan Ramadan. Kalau kita buka dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali disebut, tapi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Fathil Bari, sama seperti Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif kalau tak silap. Dikatakan dalam kitabnya, kanul muslimuna idza dakhala Sya'ban akabbu 'ala al-masahifil Quran wa akhrijuz zakat. Diriwayatkan ulama-ulama salaf dulu, umat Islam zaman salafus soleh dulu, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk mereka pada bulan Sya'ban, akabbu 'ala al-masahifil Quran. Mereka bertelekan di depan mashaf Al-Quran. Kadang-kadang ahli kulbak tutup koci bitu. Apa? Nak tumpu kepada bacaan Al-Quran. Sehingga digelarkan juga bulan Sya'ban ni Syahrul Qurra, bulan baca Quran. Padahalnya bulan turun Quran ialah 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi bulan Sya'ban ni dinamakan oleh ulama salaf ialah Syahrul Qurra, bulan membaca Quran. Pasal isti'dad untuk bulan Ramadan. Wa akhrijuz zakata, dan mengeluar mereka akan zakat. Tu zakat maliyah. Ni bulan Sya'ban ni bulan ulama-ulama salaf umat Islam di zaman salafun salih dulu, mereka mengeluarkan zakat. Pasal supaya bila masuk Ramadan tidak ada kewajipan zakat melainkan fitrah, dan selebihnya harta mereka tu boleh bersedekah, boleh berinfak yang sunat. Karena zakat tu sedekah yang wajib. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu shaum afdalu ba'da Ramadan? Apakah puasa yang terlebih banyak pahala selepas daripada Ramadan? Afdal mana ay aktsarus thawab, terlebih banyak pahala lepas Ramadan. Faqala Sya'ban, lalu jawab Nabi ialah Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa yang paling banyak pahala tu ialah pada bulan Sya'ban untuk membesarkan Ramadan. Yani untuk bersedia masuk ke dalam bulan Ramadan. Bukan Sya'ban semata-mata, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Wakilah lalu ditanya lagi, fa ayyus sadaqati afdalu?
Maka apakah, yakni bulan di manakah sedekah itu terlebih banyak pahala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Meriwayatkan dia ini hadis oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Jadi apa nama? Persediaan untuk menghadapi Ramadan ni di dalam bulan Sya'ban. Dan bukan hanya klimaksnya ialah pada Ramadan, selesai Ramadan, selesai. Enjoy. Bukan. Ramadan tu madrasah yang menjadi kewajipan untuk menempuh nafsu kita. Tapi bukanlah kita menempuh nafsu khusus hanya pada bulan Ramadan, tidak. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Hendaklah kamu jadi hamba kepada Allah senantiasa. Di bulan mana, di hari apa, di mana tempatnya, di masjid, di luar masjid, di dalam keramaian atau keseorangan, kita hendak jadi hamba Allah Ta'ala. Bukan kita hanya jadi hamba Allah di bulan Ramadan saja kita jadi jauh. Ramadan tiba-tiba pakai jubah. Tiba-tiba mari masjid Raudhah. Tak pernah mari hayat hidup. Satu Ramadan siapa masjid? Masya-Allah. Siap dia komplain ke pengurusi. Pengurusi mana ni? Pengurusi tak ada. Duduk belakang. Siap dia komplain pula ke pengurusi. Kata masjid Raudhah ni kena besar lagi. Lama orang mari ni. Satu Ramadan tu memang ramai. Tadi tengok. Betul tak? Oh betul. Nak pecah masjid. Surah ke masjid mana-mana satu Ramadan penuh. Siapa kau koloh dekat-dekat bilik air tu, keluar tu, tutup jalan. Satu Ramadan. Mai komplain ngurusi masjid kita kecil sangat. Nak besar ni. Lepas satu Ramadan, ghaibal ghuyu. Hilang. Hilang. Tak ada 15 Tak ada 15. Tak ada habis raya Idul Fitri. Awal-awal lagi hilang. Hangat-hangat tak payah. Jangan. Tu hemahnya tak tinggi tu. Itu. Jadi kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa paling banyak di bulan yang selain daripada Ramadan yang wajib ialah bulan Sya'ban. Dan bersedekah, berzakat yang wajib tu kalau mengikut amalan salafun salih di bulan Sya'ban. Dan murahkan tangan kita bersedekah di bulan Sya'ban, terutama untuk anak bini kita sendiri. Tu untuk anak bini. Kena afdal sedekah tu kepada anak bini. Lepas tu baru dua daripada keluarga, gitu. Kadang-kadang ada juga orang sedekah ke orang lain banyak, anak bini sendiri dekut hangit. Jangan anak bini, spendo dia sendiri pun dia tak beli. Takut habis. Itu teruk bakhilnya. Kemudian selain daripada turun ayat wajib berpuasa di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban juga turfa'ul a'mal fi syahri Sya'ban. Diangkat amalan secara besar-besaran. Ini kena kata gitu. Pasal turfa'ul a'mal ni banyak, bukan hanya Sya'ban, setiap hari pun ada. Ada diangkat amal siang hari sekali akad, malam hari sekali akad. Itu yaumun wa lailah. Diangkat setiap hari. Ada yang diangkat pertengahan hari, ada yang diangkat seminggu sekali. Dan bulan yang terbesar sekali diangkat secara besar-besaran amal ni ialah bulan Sya'ban. Maka sebab tu Nabi kata, aku suka amal aku diangkat hal keadaan aku berpuasa. Kerana puasa tu satu-satunya senjata ibadat yang paling mujarab dan paling ampuh untuk melawani nafsu. Macam gitu. Kalau ibadat lain itu boleh dilihat dengan mata kepala. Betul? Semaya, Allahu Akbar. Ada aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusati. Ada kelakuan tertentu, rokok,
iktidal, sujud. Orang tahu. Mamak mana mamak? Mamak mai mana? Tu. Kita tengok, tahu. Sebab tu duk nerak nonggeng gitu, nampak kelakuan dia tu. Betul? Baca Quran, ada nampak tak? Ada nampak. Mulut gerak keluar suara. Sedekah, nampak tak? Nampak. Kadang-kadang sengaja nak bagi nampak, akak duit tu gitu. Kalau nak hari Jumaat ada ni. 50 ni, boh. Tak main sia-sia ni. Nah. Jangan buat lagu tu jangan. Nah, sedekahlah biar ikhlas. Sehingga tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Itu nak cerita kata ikhlasnya. Yang kita akak tu nak tunjuk kau orang batuk buat dah ni. Orang sebelah tidur apa yang dah ni? 100 ni aku nak boleh tabung masjid tengoklah. Habis pahala kita riak gitu. Al-amalu idza dakhala riya batal. Amal bila masuk riya batal pahala. Cuba tengok puasa. Puasa ni ada kelakuan tak? Ada kelakuan khusus tak? Ada. Mana? Mamak duduk mana? Mamak puasa. Tengok. Mana ya? Daripada subuh sampai maghrib duduk gini. Puasa tu gitu. Gitu lah. Ada kelakuan khusus tak orang puasa? Tak ada. Bila puasa, imsaku anil muftira, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Minat ta'am wa syarab, wal jima' dan sebagainya. Min tulu'i syams ila al-maghrib. Tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, mula daripada naik terbit fajarus shadiq hingga tenggelam matahari waktu maghrib. Ada kelakuan khusus tak? Tak ada. Dia berjalan pun dia puasa. Dia melopak pun dia puasa. Dia menerak pun dia puasa. Dia guling pun dia puasa. Maka ibadat ni benar-benar rahasia. Betul tak? Benar-benar rahasia. Kau ada tulis atas belakang, maaf saya berpuasa. Ada tulis? Ada. Orang tak tahu. Rahsia. Kalau zikir tu kadang-kadang ada wasabih lagi tangan, kelekuk. Tak nampak aku duk zikir, cis. Buh pula tak tekok. Win nampak pula. Dua-dua ni aku duk zikir ni. Tangan lagi wasabih, belik tekok lagi, kelekuk. Nampak. Tapi puasa apa tak? Puasa tak nampak. Dia berjalan dia puasa. Dia menerak pun dia puasa. Dia berlari pun dia puasa. Dia menungginyo. Kelantan panggil nungginyo. Dia belipak sirat. Dia puasa dia tak tahu. Benar-benar rahasia di antara dia dengan Allah. Pasal tu Tuhan kata dalam hadis kursi, illa siyam. Ada kan? Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Au apa? Bisa berarti da'fin atau kama qala. Tiap-tiap amal kebajikan ni dikatakan dalam hadisnya dibalas 10. Satu kebajikan 10 diganda hingga ke 700 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa. Sebab apa? Li'anna siyama li, kerana puasa tu untuk aku. Kayak gitu. Puasa, orang puasa ni kerana nak dapat Allah. Itu. Nabi turun daripada Mi'raj. Nabi tengok, apa ni hitam nak turun daripada Mi'raj. Lalu tanya Jibril, apa tu ya Jibril hitam? Itulah syaitan-syaitan yang mengerumuni di dalam hati-hati anak Adam. Lalu Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis sama. Kalau tidak kerana syaitan yang mengerumuni di dalam jantung kita anak Adam, pasti kita nampak alam malakut sebelah atas. Mana? Syurga, al-jannatu wa na'imuha. Syurga dengan segala nikmat-nikmatnya pasti nampak. Kalau tidak kerana syaitan ini mengerumuni di dalam jantung kita. Pasal tu, bila speed highway kita puasa, kita lapar tu, syaitan tu jadi susah nak pergi ke jantung kita tu. Pasal tu kita rajin, pasal apa boleh puasa jadi mudah baca Quran, mudah nak berzikir, senang nak sedekah, senang nak puasa, senang nak taat perintah Tuhan. Pasal syaitan tu slow nak pergi ke jantung kita.
Kalau kita duk kenyai sekarang kan senang. Syaitan tekan minyak masuk sini. Dalam tubuh kita tu tekan minyak, terbalik meta, serum. Highway tanpa tu. Benar sini? Lepuk lekat. Tazyinus syayatin. Nah, tazyinus syaitan. Khatir syaitaniyah. Ni malah. Jadi tak nampak benda sebenar tu sebenar, benda tak sebenar tu tak sebenar. Nah, janji Nabi tu sebenar. Hak tu sebenar, tak nampak sebenar. Nah, yang amal mana? Kalau sebut Nabi janji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jebek itu. Nabi janji. Kayak gitu. YB berjanji di dalam manifesto. Oh. Bila YB janji? Kayak segar kayak kalau YB janji. Dah terbalik kita ni. Nah, kalau Nabi, kalau YB, segar. Kenapa lah? Tu. Pasal apa tu? Ni, hati ni dikerumuni oleh syaitan. Kalau nampak hak malam malakut sebelah atas terawih, tak cukup 20, nak semaya lagi. Pasal nampak bidadari. Allahu akbar. Wih. Kayak gitu. Nampak pahala, nampak istana. Pasal tu tak nampak tu jadi nah, pahala besar ni. Iyalah, pahala besar. Kayak gitu. La ilaha illallah. Pasal apa tu jadi gitu? Buta mata hati. Buta mata hati. Bahaya tu. Faman kana fi hadhihi al-a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta di sini di dunia, buta di sini mana di dunia ni buta basirah, bukan buta basar, buta mata hati, buta basirah. Tak nampak mata hati dia tu, tak nampak, tak terbuka. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka akhirat nanti dia buta mata kepala. Wa adallu sabila, maka sesak jalan dia nak balik kepada mahsyar. Nah, mana tandanya? Orang yang buta mata hati, iaitu berpaling daripada mengingati Allah. Gitu. Dalam Quran ada sebut kan? Apa Tuhan kata? Famanka man yu'ridu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mana-mana orang yang berpaling hati dia daripada ingat kepada Allah, ingat pada Allah, ingat pada janji baik Allah, ingat pada suruhan Allah, ingat pada larangan Allah. Tu banyaklah makna ingat Allah ni. Bukan satu makna saja. Ingat pada perintah Allah, hukum hakam Allah. Allah suruh kita buat amal ibadat, bukan sengaja-ngaja buat dengan gitu. Mesti ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, mendatangkan perintah Tuhan di atas wajah cara-cara yang disuruh oleh Allah. Bukan semaya asas semaya, mesti semaya yang melengkapi dengan rukun syaratnya. Kalau yang batal dijauhi, syarat bagi tiap-tiap rukun dijagai. Itu bukan asas semaya. Allahu akbar. Allahu akbar tu semaya ke? Bismillah. Alhamdulillah. Tak jadi itu. Dah pakat tangan, mulut tak bergerak berapa. Tak jadi itu. Mana rukun qauli? Alif lam lam ha alif ka'bara. Didengar di telinga sendiri, bukan telinga di telinga orang lain. Niat semayanya, niat tu mula-mula sekali. Ni ada ustazah kata, sudah mula nak ngata kau dia dah. Aduh, pelik-pelik tak mula ni. Kata apa ya payah sangat. Kita pakai selipar nak pergi ke masjid tu, niat semaya dah tu. La ilaha illallah. Niat semaya ponyo. Tu bukan niat semaya, niat nak pergi semaya. Muka khabar tak? Semaya dengan nak pergi semaya ni bukan benda hak sama. Dalilnya mana? Dalilnya nak pergi semaya tu boleh lagi minum air Milo, betul? Kalau dia nak pergi semaya tu ialah semaya, tak bolehlah minum air Milo. Tak boleh kecek dah, duk jalan kerah. Mama. Mana? Semaya dah tu. Semaya dah. Mana semaya dah? Baru jalan, baru tu nak pergi ke masjid. Semaya tu mula dengan takbiratul ihram. Jadi niat tu mesti qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'lihi. Mesti qasak. Mana qasak ni sedar mengerjakan sembahyang. Sesuatu tu mana sembahyang. Disertakan kesedaran itu di awal pekerjaan tersebut. Mana awal pekerjaan sembahyang? Allahu akbar. Tengah kata Allahu akbar tu sedar.
aku semaya fardu isya. Ana itu. Qasak ta'arud ta'yun. Aku semaya qasak. Fardu ta'arud. Ta'yun isya. Selesai. Aku semaya fardu isya, bukan duduk bego. Selesai. Betul tak? Gitu. Kalau rasa was-was, tak boleh nak sedar juga. Wa yundabun nutqu qabila takbir. Sunat dia betul-betul sedikit sebelum daripada Allahu Akbar. Kalau orang hidup macam duduk di negeri Arab, dia lafaz usalli fardal isya'i. Kita orang Melayu hidup kepek, muka cekelak sawa mata, rambut keriting ikamanya, bahasa Melayunya aku sembahyang fardu isya. Kayak gitu. Sebelum nak takbir ni, aku sembahyang fardu isya. Allah akbar, terngiang-ngiang. Supaya menolong oleh lidah akan hati. Betul? Terngiang-ngiang. Kok aku sembahyang fardu isya, minggu depan baru takbir gitu. Dah selalu dah, betul? Aku sembahyang fardu isya ni bukan duk berak ni. Allahu akbar. Kita teringat, terdengar-dengar kan? Tu tujuan usalli tu. Tapi tak ngaji dengan tok guru hak sungguh. Hak tu jadi was-was. Usalli sing kosok. Sudah. Macam sing aku sebut tadi ni. Usalli fardhu ko fardu. Maf'ul ko fi'il. Sudah. Duk pakai kau maf'ul. Sudah. Duk mai bahak tu pula. Lepas tu dengar ya? Sahaja kau tak sengaja. Sudah. Tu je lama. Tak ada mazhab Syafi'i ajar lagu tu. Mazhab Syafi'i lah paling padu. Allahu Akbar. Tekah Allahu Akbar tu sedar. Aku semaya fardu isya. Kau tak sedar. Kau Allah. Ya Allah, aku dalam dilema ya Allah. Aku sedang buat apa ni? Sedang seberok aku sedang baca surat khabar ke apa ni? Teruk benar was-wasmu. Duk makan orang telefon. Duk makan apa, Mak? Duk makan nasi ni ke gitu? Kayak gitu. Sedar tak duk makan nasi? Sedar. Kalau duk makan apa, Mak? Tak tahulah aku ni pun bengong juga aku duk gapo. 10 kali lah aku duk ngangur ni. Nak masuk nasi tak masuk. Aku tak sedar aku sedang buat gapo. Teruk orang ni. Sakit jiwa je. Jadi kena mengaji yang betul. Tu. Dan yang terakhir, hari tu tu Imam Sadah sebelum pukul 9 kita berhenti. Tak boleh lama-lama Ustaz. Muju baru. Saya kalau orang besar gitu muju baru. Kalau orang tak besar takut 9.30 mari semalam 9.30. Tepat mana-mana 10 ada. Ada di Johor tu saya sampai lewat setengah jam. Kita denda ustaz ceramah 3 jam. 3 jam malam ni. Kena 2 jam setengah dia pula mari atas orang. Ustaz, boleh dah nak berhenti 2 minit lagi. Nasi sejuk dah ya. Pasal bahagian kecek ni sangat mudah. Pasal lidah ni tak tulen. Macam gitu. Nak suruh kecek berapa jam boleh? Nak suruh nak hurai bab sabar. Ada. Tajuk orang bagi saya sabar. Suruh hurai bab sabar sepatutnya. Boleh. As-sabru kas-sibri wasta'inu bis-sabri was-salah ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina al-qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Boleh cerita bab sabar. Berapa jam nak? Haji nak berapa jam? Boleh. Tapi turun masjid pani kalau selipar aku hilang untuk 1 saat aku nak sabar, belum tentu dapat. Takut turun natal mana habis selipar aku. Natal lah, dah. Bila kena sendiri ujian tak nak sabar start tu payah. Tapi nak ceramah mudah. Pasal lidah tak ada tulang. Nak buat amal ni payah. Pasal tubuh kita ni penuh dengan tulang-tulang nafsu syaitan. Jadi kalau ceramah panjang-panjang pun tak ada guna juga kalau kita tak beramal. Yang terakhir ada 5 minit lagi. Sebelum pukul 9. Sebelum pukul 9 ni tak kira apa-apa pun. Asal sebelum pukul 9 betul tak? Yang terakhir dan yang paling besar sekali di dalam bulan Syaban turun ayat perintah selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Satu-satu amalan yang tidak ada Allah Ta'ala perintah seperti selawat. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala cerita dulu dia pun selawat. Kayak gitu. Semaya, puasa, zakat, haji tak ada. Hei, sesungguhnya Allah semaya. Hei orang mukmin semaya weh.
Sesungguhnya Allah berzakat. Pakat orang mukmin berzakat weh. Sesungguhnya Allah Taala pun puasa. Orang mukmin pakat puasa weh. Tak ada. Tapi selawatnya satu-satu. Perintah seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di sini sebelum khutbah tu ada tak? Ada masjid ni. Ada deh. Tapi orang kita tu jadikan ayat tersebut dibaca oleh Tok Bila sebagai penanda arah masuk waktu tidur. Gitu. Tok Bila berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makmum. Masuk waktu tidur ni. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pakak-kapak bibi muluk. Tidur. Allah, jahannya manusia, ya Allah. Samsingnya. Kena berubah lah kita. Jangan samsing seperti itu. Pasal tu saya kalau di Jumaat ada kuliah Jumaat kan. Kalau jemput saya tu lepas kuliah, tu bila pergi tu kat atas tu, innallah. Sudah aja. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kejutkannya orang tengok aku. Mana ustaz? Selawat kuat-kuat gini. Gila kau. Kok gila tu bukan aku. Tu gila. Tuhan suruh selawat. Berapak bibir mulut. Tidak gila orang panggil samsing lawan Tuhan tu. Tok Bila tu hanya hikayat kata Tuhan aja. Betul? Bukan ayat Tok Bila tu. Tok Bila cerita kata Tuhan. Sesungguhnya Allah. Tengok. Tuhan guna ismu zahir tu. Isim zahir. Tak guna isim dhamir. Boleh je Tuhan kata innani. Sesungguhnya aku. Boleh. Innallah. Sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Tu mutakallim tu Allah dah. Hak kecek tu Allah dah. Gitu. Dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Pada cukup kalau orang ada kepala otak, Tuhan tak payah worry ayat ladina mana. Cukup ayat tu turun situ je untuk kita basah mulut berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Kalau semuanya ulul albab, berkepala otak, cerdik, bijak, tapi semua bukan ulul albab. Yang banyaknya otak lembab. Pasal tu mari ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pokok kita pakat kapak bim mulut. Selawat. Lagi selawat dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat. Jangan tinggal. Pasal kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama kita pun buat satu adat yang baik, istihsan, dipandang elok oleh ulama-ulama kita. Tiap-tiap kali lepas tarawih 2 rakaat sallallahu wasallam alaihi. Tapi kita selawat je itulah. Jangan dorong lawe letih nade. Selawat je betul. Sallallahu wasallam alaihi. Biar aja kita berselawat. Karena ini bulan diturunkan perintah Allah untuk kita senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dalam sembahyang hak tu tetap diajar oleh Nabi. Tak boleh kita ubah dah. Sekurang-kurang selawat, seakmal-akmal selawat diajar. Di luar sembahyang banyak selawat yang digubah oleh alim ulama kerana Abdullah bin Umar suruh idza sallaita ala Rasulillah fa ahsinu salata alaih. Bila kalian nak selawat ke atas Nabi di luar sembahyang, percantikkan selawat kamu. Maka Abdullah bin Umar pun reka juga selawat yang cantik-cantik. Itu panjang. Sudah pukul 9 dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat untuk kita buat persediaan masuk ke bulan Ramadan. Jadi yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri, minta maaf kepada EJK Masjid terlebih 2 minit ke 1 minit tu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, panjang umur, panjang usia sehingga masuk bulan Ramadan dan diberi kegagahan, taufik, hidayah untuk kita mengerjakan segala titah perintah Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Dan bila selesai Ramadan, benar-benar kita tu kembali kepada fitrah. Pasal tu sambutnya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Yakni fitrah asal kitanya ialah mengenal Allah,
dan berusaha untuk menjadi hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.